Assalamualaikum dan salam syaraku sayang, bersama saya Alfairez Jumurin. Memulakan berita tengah hari ini dengan kumpulan inovatif dan kreatif KIK yang dihasilkan jabatan dan agensi di peringkat kementerian mampu meningkatkan keberkesanan penyampaian perkhidmatan. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Embas berkata ini secara langsung dapat memberi impak positif kepada pembangunan ekonomi negeri. Menurutnya, inisiatif KIK dapat dimanfaatkan dalam pelbagai cara termasuk dalam penyampaian perkhidmatan yang berkesan, memenuhi sasaran petunjuk prestasi utama KPI, menyelesaikan aduan orang ramai selain mendapatkan inovasi baharu untuk menggantikan kaedah konvensional yang dapat mengurangkan kos dan masa. Beliau berkata demikian semasa merasmikan Majlis Penutupan Mini KIK Kementerian Pembangunan Infrastruktur dan Pelabuhan MIPD di Kuching pada Isnin. Program tersebut telah menarik penyertaan 8 kumpulan dengan kumpulan takrום dari bahagian Limbang, Muncul Juara dan Jabatan Kerja Raya JKR Wilayah Tengah, Naib Johan manakala Lembaga Pelabuhan Kuching di tempat ketiga. Dalam pada itu, Dato' Amar Douglas Ugah menjelaskan KIK ini penting selaras dengan strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030. Laporan seterusnya. Keperluan Kerajaan Sarawak menuntut hak-hak yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963 MA63 adalah untuk kepentingan bersama. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata apa yang diperjuangkan Kerajaan Sarawak adalah hak-hak untuk masa depan rakyat negeri ini. Menurutnya, tindakan kerajaan negeri menuntut hak-hak dalam MA63 bukan mencerminkan pemimpin Sarawak tidak patriotik, namun ia adalah sebagai mempertahankan keistimewaan rakyat negeri ini. Dia berkata demikian dalam Majlis Makan Malam Konvoi Kembara Merdeka Keluarga Malaysia di Lawas baru-baru ini. Konvoi Kembara Merdeka Keluarga Malaysia akan meneruskan perjalanan ke bahagian Betong yang merupakan tuan rumah bagi sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Sarawak pada tahun ini. Dalam majlis sama, beliau turut menyampaikan sijil penghargaan kepada 6 kampung komuniti keluarga Malaysia. Berita selanjutnya, golongan muda diseru agar fleksibel dalam memilih bidang pendidikan dan pekerjaan yang lebih relevan dengan keperluan industri masa kini. Menurut Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Roland Sagah Wiin, untuk itu penawaran program pengajian telah dikaji semula agar bersifat industry-driven. Jelasnya, generasi masa kini harus dilengkapi dengan pelbagai kemahiran bagi memenuhi keperluan industri. Beliau berkata demikian dalam teks ucapan yang dibaca oleh Timbalan Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Francis Harden Hollis sempena Majlis Penutupan Kem Kemahiran Sri Aman 2022 di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Sri Aman pada Ahad. Dalam pada itu, Datuk Roland Sagah menjelaskan dalam mengharungi industri revolusi 4.0 yang menekankan aspek seperti ekonomi digital, artificial intelligence, big data, robotik, blockchain dan teknologi angkasa, masyarakat perlu mampu berfikir secara kreatif dan kritis. Berikut pula, Polis Diraja Malaysia PDRM telah mewujudkan satu unit khas yang dikenali sebagai Amanita pada Mac 2013 dalam usaha mendapatkan maklumat berkaitan kegiatan jenayah yang tidak dilaporkan di kalangan masyarakat. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Azman Ahmad Sapri berkata usaha PDRM dalam mengurangkan kadar dan membendung jenayah telah diperluaskan melalui program Taman Angkat Kontingen PDRM Sarawak dengan melibatkan suri rumah dalam usaha pencegahan jenayah. Katanya program Taman Angkat itu bertujuan meningkatkan pelibatan anggota polis secara lebih dekat dengan penduduk kawasan perumahan untuk mencegah jenayah. Program Amanita akan mengadakan kolaborasi antara Polis Wanita dengan suri rumah supaya lebih fokus dan tersusun. Selain daripada berinteraksi dengan suri rumah untuk mendapatkan maklumat berkaitan dengan jenayah. Jadi tadi fungsi DKK nak tahu bagaimana dia punya program Amanita. Jadi kita ada pegawai wanita dan anggota dan juga akan berkolaborasi dengan suri rumah yang berada di Sultaman itu untuk kita mewujudkan satu kolaborasi yang lebih dekat untuk menyalurkan maklumat berkaitan dengan apa perkara yang melibatkan taman. Pengujian Taman Angkat Wanita ini juga menjadikan kawasan kediaman sebagai tempat yang lebih selamat. Bersama ini diharapkan dapat membantu pihak polis dari segi penyampaian maklumat berkaitan dengan aktiviti-aktiviti yang tidak bermula. Yang tidak bermula terutama sekali jika mereka mendapati ada perkara-perkara yang mencurigakan berlaku di kawasan sekitar. Beliau berkata demikian dalam Majlis Pelancaran Taman Angkat Amanita Kontingen Sarawak bagi tahun 2022 di Kompleks Kebajikan Jumaat Tuanku Haji Bujang baru-baru ini. Dia tak tahu pula, Sekolah Kebangsaan Kelawit menganjurkan program Merdeka Treasure Hunt sempena sambutan Hari Kebangsaan 2022 yang bertemakan Keluarga Malaysia Teguh Bersama. Menurut Wakil Ketua Polis Daerah Tatau ASP Kisam Wah,
Program Merdeka Treasure Hunt ini bermula dari SK Kelawit dan seterusnya berhenti sementara di kawasan Balingan sebelum berakhir di Kingwood Hotel Muka. Katanya penerapan konsep Teguh Bersama melalui pelibatan para guru bersama Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG membawa pengertian bahawa rakyat turut bersama dengan kerajaan dalam melahirkan masyarakat yang hidup dalam keadaan aman dan damai serta bersatu padu. Saya gembira melihat suasana penganjuran program ini kerana ia akan menaikkan semangat patriotisme dalam diri kita, di samping kita dapat melihat bahagian lain di negeri Sarawak ini, terutamanya para peserta yang belum pernah lagi menjejakkan kaki ke Bandar Lutar. Guru-guru, ambillah pengalaman dan kenangan perjalanan ke sana untuk dijadikan salah satu pengalaman hidup, kerana program seperti ini jarang-jarang kita dengar. Jarang-jarang. Ini merupakan kali pertama yang telah adakan program ini. Tak jadikan ada tawanan lah. Okey. Saya sekali lagi dengan berbesar hati mengucapkan tinggi-tinggi tahniah dan syabas kepada pihak penganjur program Merdeka Treasure Hunt PIBG SK Kelawit ke Muka pada pagi ini. Beliau berkata demikian semasa berucap sempena program Merdeka Treasure Hunt anjuran PIBG dan Kelab Kebajikan Staf SK Kelawit baru-baru ini. Difahamkan peserta yang terlibat akan melakukan perjalanan dari Tatau ke Muka di mana mereka akan mencari benda tersembunyi serta menyelesaikan beberapa soalan sehingga tiba di garisan penamat. Balik ke laporan sempena sambutan Hari Malaysia 2022. Lazimnya Hari Malaysia bakal disambut menjelang 16 September ini untuk memperingati pembentukan negara Malaysia. Lantaran itu, bagi memupuk semangat patriotik dalam kalangan penuntut Institut Pengajian Tinggi Awam IPTA, nilai patriotisme harus diberikan penekanan selain daripada setia kepada negara, kebersamaan, disiplin serta usaha dan produktif. Ini kerana semangat patriotisme bukan hanya ditunjukkan melalui kibaran jalur gemilang, malah perlu disematkan dalam sanubari dan berani mempertahankan kedaulatan negara daripada sebarang ancaman sepanjang masa. Dalam pada itu, Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS sempat menemu bual beberapa orang penuntut IPTA yang menzahirkan rasa bangga menjadi rakyat Malaysia dan bersedia mempertahankan kedaulatan negara. Sekiranya Hari Malaysia tidak dipupuk, kesedaran tentang Hari Malaysia tidak dipupuk, ia akan menyukarkan perpaduan antara kaum lah. Seperti mana kita tahu, Malaysia terdiri daripada perbilangan kaum dan bangsa. Jadi sekiranya persefahaman sukar untuk dicapai, maka pembangunan negara kiranya sukar untuk berlaku lah. Kita boleh lihat di media-media sosial ataupun di berita-berita sekarang berlaku penghinaan terhadap agama, terhadap bangsa dan sebagainya. Jadi pentingnya kita memupuk perpaduan antara kaum melalui kesedaran tentang Hari Malaysia ini. Ianya penting untuk membentuk sebuah negara yang maju dan berdaulat, and then para pelajar maupun pelajar IPTS ataupun IPTA merupakan tangga utama kejayaan dan pembangunan negara. Selain itu, dapat memupuk nilai keharmonian, perpaduan dan kedamaian antara kaum. Tuntasnya pemupukan kesedaran awam terhadap sambutan Hari Malaysia dapat melahirkan generasi penuntut yang bertunjangkan idealisme mewujudkan negara yang beridentiti tinggi. Sekian edisi 3 hari bersama saya Al-Faris Jemurin. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. #Menjebar Fakta. Salam UKAS.